kemerdekaan ke-63, tapi kita menghayati, kita mengisi kemerdekaan tersebut. Itu yang kemungkinan banyak daripada kita, tuan-tuan, khususnya golongan muda lah, kita tidak dapat menghayati, kita tidak dapat mengisi kemerdekaan yang kita capai sejak 63 tahun yang lepas. Tak ada macam ni. Skrin tak ada. Kita nak bisa cakap, tuan-tuan hilang. Okey. Tak payah tunjuk gambar saya, tunjuk skrin. Teks dia. Itu tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, selepas 63 tahun kita merdeka, tuan-tuan, cabaran generasi baru untuk mengisi erti kemerdekaan dan perjuangan pengomodan yang pejuang-pejuang dulu lakukan, tuan-tuan. Kita tak ada, saya pun dilahirkan pada 1966, tak ada lagi waktu kita mencapai kemerdekaan. Tambahan lagi lah generasi baru ni, tuan-tuan, yang lahir pada tahun 2000, tahun 1990, tuan-tuan, kita tak pernah merasai betapa perit jenuh pejuang-pejuang kemerdekaan dulu, pasukan keselamatan, rakyat, ulama yang memperjuangkan kemerdekaan. Kita buka-buka mata dah ada semua, dah merdeka lah, tuan-tuan, tak ada pun susah. Yang kita tahu kita nak musnahkan yang telah ada dengan alasan kita nak membuat satu pembaharuan. Peranan, tuan-tuan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang dulu, tuan-tuan, tidak dapat dinilai dengan harta ataupun dengan nyawa. Dia orang sanggup berkorban. Pasukan keselamatan, ulama juga memainkan peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Kita jangan lupa peranan ulama dan yang terakhir masyarakat, tuan-tuan. Kalau dulu, tuan-tuan, tak kira lah kita orang Melayu ke, kita orang India ke, kita orang Cina ke, kita orang Iban ke, tuan-tuan, semua kita bergabung, sanggup berkorban. Banyak juga kaum Cina yang dibunuh, yang menjadi polis, menjadi tentera, yang sama-sama menyusup masuk ke dalam komunis dulu, dibunuh sebagainya, tuan-tuan. Tiba-tiba ada seorang, mungkin ada 2-3 orang ahli akademik, tuan-tuan, ataupun orang politik yang mengatakan komunis ni pejuang kemerdekaan. Dia tak tahulah di mana dia dapat fakta tersebut. Dia ingat yang berjuangkan kemerdekaan ni orang Melayu saja, tak. Berapa ramai pegawai Cina, tuan-tuan, yang berbangsa Cina, yang menyertai cawangan khas dulu menyusup masuk dalam komunis, mencari maklumat, terbunuh, dibunuh, tuan-tuan, kan. Tapi tiba-tiba ada seorang Melayu, tuan-tuan, mengatakan komunis ni pejuang kemerdekaan. Kena tanya dia baliklah, di mana dia dapat fakta tersebut, tuan-tuan. Ini yang saya kata, tuan-tuan, bukan cakap orang muda, orang yang lahir sebelum merdeka pun masih kelabu asap lagi. Tak tahu sejarah, ataupun saya saja buat tak tahu sejarah, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam sejarah, tuan-tuan, negara-negara amat sedikit negara-negara yang mencapai kemerdekaan sama ada sebelum kita dan selepas kita yang berjaya mengekalkan keamanan, keharmonian, pembangunan. Tak banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni ahli-ahli akademik, saya yakin tuan-tuan dan datuk sedia lagi maklum daripada saya, tuan-tuan, banyak negara yang sampai sekarang pun tak aman. Ada yang sebelum ni aman, tapi sekarang dah musnah. Contohnya Iraq. Kalau waktu dulu di bawah Presiden Saddam Hussein, walaupun orang kata dia keras, tegas, kita akui dia memang kadang-kadang, tuan-tuan, kejam. Tapi di bawah Saddam Hussein, tuan-tuan, Iraq melangkah ke hadapan. Tahun 80-an dia orang dah ke depan 1000 langkah daripada kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya pegawai diplomatik kita yang pernah serve dekat Iraq, dia akan nampak perbezaan. Tahun 80-an, 70-an, tuan-tuan, Saddam Hussein, Iraq dah jauh ke depan. Tapi lepas tu apa jadi? Bergaduh, berbalah sampailah sekarang. Perbalahan mazhab, Sunni, Syiah, sebagainya. Banyak lagi lah negara-negara Syria, sebagainya, tuan-tuan. Libya, di bawah Gaddafi, tuan-tuan. Bawah Gaddafi, berapa banyak rakyat dia yang dihantar untuk belajar, termasuk kalau saya kat UKM tu banyak. Tahun 1990-an, 80-an banyak pelajar Libya yang disponsor oleh Gaddafi. Negara dia maju. Tapi lepas digulingkan, kononnya atas untuk mendapatkan memperjuangkan hak asasi, hak sama rata. Sebagai, tuan-tuan, negara yang maju hancur, tuan-tuan. Itu yang kita tak nak berlaku di Malaysia, tuan-tuan. Kita jangan terlalu teruja sangat dengan konsep-konsep yang dibawa daripada luar.
Mungkin konsep itu sesuai dengan negara luar, tapi tak sesuai dengan negara kita. Mungkin ada grup ataupun kumpulan yang membuat isu-isu golongan minoriti. Saya tak kata kita perlu menepikan golongan minoriti, tapi dalam banyak keadaan golongan permintaan atau perjuangan golongan minoriti ini bertentangan dengan apa yang kita dah ada sekarang. Sama dari segi adat kita, dari segi agama kita, dari segi rukun negara kita, memang bertentangan. Kan? Nanti saya akan sentuh sedikit tuan-tuan berhubung dengan rukun negara. Banyak orang sekarang ni mungkin dia tahu rukun negara, tapi dia tak menghayati dia tak mengamalkan rukun negara. Jadi saya akan sentuh sebentar lalu. So tuan-tuan, itu yang saya katakan kita nak kekalkan Malaysia ni aman, maju dan makmur. Dan tunjang kepada kejayaan kita untuk mengekalkan keharmonian, kemakmuran ialah perpaduan patriotisme dan integriti, tuan-tuan. Inilah tiga asas, tiga tunjang paling penting bagi memastikan negara kita terus kekal, aman, harmoni, membangun, tuan-tuan, maju ke hadapan. Kalau kita tidak ada tiga asas tunjang ni, tuan-tuan, kita akan jadi macam negara-negara lain yang mana banyak yang berlaku di peringkat antarabangsa. Dan tuan-tuan, kita nak tak nak, mungkin ada setengah orang setuju dengan pandangan saya, ada yang tak setuju dengan pendapat saya, itu hak masing-masing. Tapi kita kena akui bahawa kecekapan kerajaan dulu dan sekarang, kerajaan yang sejak merdeka, dalam mentadbir negara ada. Kita tak kata kita perfect, kita tak ada kerajaan yang ada ni perfect, tak, ada kekurangan. Tapi kita mampu, tuan-tuan, untuk mentadbir negara. Yang paling baik, yang paling terbaik contoh, tuan-tuan, dalam kecekapan kita menangani isu COVID-19. Di kala negara lain masih lagi mencari-cari kaedah untuk menangani isu COVID, kita dah ke hadapan. Kita dah dahulu lagi dah buat, tuan-tuan. Itu kita kena ucapkan terima kasih, syabas kepada kerajaan, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pakatan Nasional. Perikatan Nasional tu ya. Tuan-tuan boleh tengoklah banyak pujian-pujian yang kita dapat daripada seluruh dunia, tuan-tuan. Mungkin peringkat awal orang bertikaikan kenapa kita perlu buat PKPP, PKPD, PKPP sebagainya, tuan-tuan. Tapi lepas tu dia orang baru sedar, dia orang dah tak boleh kawal, tuan-tuan. Walaupun negara maju seperti US, dengan negara Europe, tuan-tuan, yang dah ke hadapan daripada kita, tapi masih lagi mencari-cari kaedah untuk menangani, untuk mengawal COVID-19. Kita alhamdulillah, jumlah kematian pun amat minima, jumlah yang sembuh pun amat tinggi. Alhamdulillah. Ini, tuan-tuan, jumlah anggota keselamatan. Kita tidur malam-malam menyak, tuan-tuan. Kita dapat makan, kita dapat bergerak bebas, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi minum di kedai mamak 24 jam sampai ke pagi, tuan. Pagi baru balik. Kita tidak pernah pun, kadang-kadang lah, bukan semua, tak pernah pun betul-betul menghargai pengorbanan anggota pasukan keselamatan, khususnya polis dan angkatan tentera, tuan. Dalam konteks memperjuangkan kemerdekaan, dalam 1948 sehinggalah komunis menetap jawatan 1989, jumlah anggota polis yang terkorban, tuan-tuan, adalah 1,444 orang. Jumlah tentera yang terkorban 639. Jumlah keseluruhan anggota keselamatan yang terkorban 2,083. Mungkin ada pihak-pihak tertentu ataupun ahli politik tertentu yang mengatakan anggota tentera, anggota polis tidur. Mungkin dia yang tidur dalam parlimen, tuan-tuan. Ini fakta, tuan-tuan. Ada orang kata, kenapa ni tentera tidur ke? Polis tidur, dia kata. Polis ni, bila kita masuk polis, akta polis, tuan-tuan, kita kerja 24 jam, tuan. Itu polis. Kalaulah kerajaan nak bayar overtime dekat polis, bankrupt kerajaan, kata. Polis 24 jam saja, kan? Sebab tu kita tak boleh kata saya habis kerja pukul 8, saya balik tidur, tak ada. Kalau bos telefon pukul 9 pagi tu, you off pukul 8 pagi, pukul 9 pagi kena jawab telefon. 24 jam kita kerja, kan? So itu fakta lah, tuan-tuan. Kalau masih lagi ada orang yang mengatakan komunis ni pejuang kemerdekaan, saya tak tahulah di mana dia dapat berkata lah. Sudah baca sejarah balik, tuan-tuan. Ini tokoh-tokoh ulama
Banyak juga ulama-ulama yang mainkan peranan, berkorban nyawa, memperjuangkan kemerdekaan. Mungkin kita terlupa. Ini saya ambil yang Johor, tuan. Antara ulama-ulama yang memperjuangkan kemerdekaan. Kiai Haji, ataupun Kiai Haji Saleh Abdul Karim, dilahirkan di Tanjung Olak, Batu, Bukit Pasir, Muar. Merupakan pencetus kepada perjuangan orang Melayu menentang kecaman komunis, atau bintang 3 tuan-tuan. Ulama. Kiai Haji Samsudin bin Haji Ridwan, ulama tanah air yang sekarang di Johor. Beliau merupakan pejuang menentang pihak komunis, mengerahkan anak-anak murid mempertahankan maruah agama dan negara. Anak beliau salah seorangnya adalah Datuk Haji Tahir bin Kiai Samsudin, bekas Mufti Johor. Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Haji Hasan Al-Muari daripada Muar ni. Beliau merupakan ulama yang berasal daripada Muar. Beliau juga digelar sebagai benteng pertahanan kaum muda ataupun benteng pertahanan ahli sunnah wal jamaah. Saya selalu bercakap tuan-tuan, Johor ni adalah benteng ahli sunnah wal jamaah. Kalau cakap ahli sunnah wal jamaah, hari-hari setiap hari Jumaat tuan-tuan kita dengarlah. Kita punya imam baca khutbah, dia akan dengan jelas menyatakan kita di Johor berpegang kepada mazhab Syafi'i, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fatwa kajian negeri pun ada. Jelas, ada lagi beberapa negeri yang di Malaysia ni yang jelas menyatakan kita berpegang kepada mazhab Syafi'i dari segi akidah penganut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita bukan kita mazhab lain, tak boleh. Kita meraihkan mazhab lain, tapi kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Nah, ini tuan-tuan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bin Muhammad. Beliau adalah ayah kepada Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau telah mengkhatam kitab terkenal alam Melayu di bawah bukunya kitab Ridatul Faraid, kitab akidah ahli sunnah wal jamaah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Daud Al-Fatani. Sekarang ni banyak orang kata juga, ni semua kitab-kitab kuning ni kata. Orang-orang sekarang lah, dia tengok internet, dia tak baca kitab. Dia kata ni kitab kuning kata. Ada jugalah. Sekarang ni banyak orang YouTube, dia apa-apa dia pergi YouTube kan. Hati-hati kan. Kita berpegang pada ulama yang bertalaki. Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Ibrahim, Syekh Abdullah Fahim. Yang ni datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi kita tuan. Dia merupakan penasihat kepada Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dalam mendapatkan tarikh kemerdekaan. Sebab dia ni ahli falak tuan, ilmu mengajar ilmu falak, tafsir Quran dan hadis. Sebelum Tunku Abdul Rahman pergi menetapkan hari kemerdekaan kita ni, dia tanya dulu Tuan Guru kita Syekh Abdullah Fahim tarikh yang sesuai untuk mensiarkan kemerdekaan. Itu tuan-tuan, pemimpin-pemimpin dulu dia rujuk kepada ulama. Kita cakap macam-macam kepada pemimpin dulu. Tapi pemimpin dulu, ulama, mereka menghormati ulama. Mereka mendapat pandangan ulama. Sehingga akan tarikh hari kemerdekaan pun dia rujuk kepada ulama untuk menentukan. Kita di mana letak kita? Kita menghina ulama. Kita mengkritik ulama. Kita baru ada PhD, kita dah kritik ulama. Kita dah baru dapat master dalam bahasa Arab, kita dah kritik ulama. Di mana kedudukan kita? Pemimpin-pemimpin bapak kemerdekaan kita dulu tuan-tuan apa-apa rujuk pada ulama. Itulah kedudukan ulama. Selepas Allah, Rasul, inilah pewaris Nabi tuan-tuan, ulama. So ini tuan-tuan peranan ulama yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan. Banyak lagi, tapi ini antara yang top. So, jadi kita ni apa-apa tuan-tuan, khususnya orang Islam, duduklah kepada pakar agama, ulama kita tuan-tuan. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.